الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا ربي يسر ولا تعسر واتني بالخير اما بعد. Hari ini kita tawakuf dulu pengajian Tirmizi dan juga Muslim kerana soalan yang berulang. Banyak orang tanya tentang ada tak dalil tentang kelebihan mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Kerana dalam bulan ini sahaja, dalam bulan ini ada beberapa individu secara kebetulan dia meninggal malam Jumaat dan juga ada yang hari Jumaat. Jadi siang tadi dia orang tanya lagi soalan yang sama daripada saya tangguh soalan ini daripada 2 minggu lepas lagi. Dah banyak-banyak kali saya nak tanya, saya jawablah malam tu. Maknanya lepas dengar ni tak payah tanya lagi lah. Soalan berulang tu berkali-kali. Macam yang kita jawab berhubung dengan masalah jima' ketika haid dan melalui dubur apabila isteri haid tu kan. Dah kita jawab lah berdasarkan dalil. Dia nak tanya lagi. Dia kata Islam ni ada penyelesaian. Kalau yang tu tak boleh macam mana pula? Kadang-kadang soalan yang dikemukakan kita boleh jawab, kadang-kadang tak perlu jawab. Nak menghalalkan juga, walaupun dah kita cerita dalil Quran kata tak boleh, dia nak bagi jawab kata boleh. Itu terpulanglah orang yang dengar ni dia nak faham macam mana. Quran hadis kata tak boleh. Jadi dalam hadis sebut fa alaihi saum, suruh puasa, fa innahu wija. Jalannya dia suruh puasa. Nak kata ada lagi hukum yang membolehkan, sebagaimana yang kita sebut ketika haid ini memang tidak boleh. Rasa malam tu dah kita bagi jawapan yang jelas lah. Dia nak suruh kita jawab untuk menghalalkan. Ni tak boleh lah. Hukum Allah Ta'ala dia tak ada ubah. Sebagaimana dia diturunkan, begitulah sampai hari kiamat. Okey, kita masuk berhubung dengan tentang ada tak dalil kelebihan mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Di dalam Sahih Bukhari dia ada satu tajuk, Babu Mauti Yaumil Isnain. Bab berhubung dengan mati pada hari Isnin. Berdasarkan kepada tajuk yang diketengahkan oleh Imam Bukhari ini, bagi Imam Bukhari mati hari Isnin itu lebih baik pada mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Sebab secara kebetulan Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Isnin, bukan hari Jumaat. Makhluk yang paling baik, yang paling mulia sekali dalam dunia ini adalah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan berlakunya kewafatan Nabi Muhammad ini hari Isnin. Sebab itu Imam Bukhari menganggap mati pada hari Isnin itu yang lebih baik daripada hari-hari yang lain. Lalu Ibnu Hajar kata apa di dalam menghuraikan hadis ini? Ka'anna al-khabar alladhi warada fi fadlil mauti yaumil jum'ati lam yasihhu inda al-Bukhari. Seolah-olahnya khabar, maklumat, cerita ataupun riwayat yang disebut di dalam hadis tentang kelebihan mati hari Jumaat itu tidak sahih di sudut Imam Bukhari. Ibnu Hajar kata macam tu. Wal hadithul ladzi asyara ilaihi akhrajahu at-Tirmizi min hadis Abdullah bin Amr marfu'an ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Yang bermaksud mana-mana orang Islam yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala memeliharanya daripada fitnah kubur. Bila Imam Bukhari meletakkan tajuk mati pada hari Isnin, dia mengisyaratkan, dia nak bagi tahu bahawa apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis itu tidak sahih. Imam Tirmizi sendiri sebut hadis itu memang tidak sahih walaupun dilaporkan.
cara Imam Tirmizi, kita tahu manhajul Tirmizi, walaupun dia melaporkan hadis itu hadis yang tidak sahih, dilaporkan juga untuk dia menceritakan tentang masalah perawi. Dia nak ajar kita tentang perawi-perawi yang boleh diterima dan perawi-perawi yang ditolak. Di hujung hadis itu, di dalam ulasan Imam Tirmizi sendiri, setelah dia kemukakan hadis yang kita bacakan tadi, dia kata qala Abu Isa hadza hadisun gharibun, qala wa hadza hadisun laisa isnaduhu bi muttasilin. Rabi'atu bin Saifin innama yarwi an Abi Abdurrahman an Abdullah bin Amr wala na'rifu li Rabi'ata bin Saifin sima'an min Abdullah bin Amr. Dua alasan yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi. Pertamanya, dianggap hadis ini adalah gharib. Salah satu daripada perawi hadis ini dipertikaikan. Yang keduanya, tidak bersambung. Kerana dia kata kami tidak mengetahui Rabi'ah ini mendengar daripada Abdullah bin Umar. Jadi sebab itu, kalau ditanya hadis, ada tak hadis yang menceritakan tentang kelebihan mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat? Tidak ada. Kecuali apa yang dilaporkan oleh Imam Tirmizi di dalam sanad yang lemah dan juga munqati', terputus. Oleh kerana itu, Ibnu Hajar sebut juga, maknanya dia pun sependapat dengan siapa tadi? Dengan Imam Bukhari, bahawa mati pada hari Jumaat ini tidak ada kelebihan. Begitu juga disebut oleh Anwar Shah Kashmiri di dalam Faidul Bari. Bahkan Anwar Shah Kashmiri ini, dia menakalkan pendapat Imam Suyuti sendiri. Imam Suyuti salah seorang ulama fiqh besar di dalam mazhab Syafi'i. Dia sendiri pun berpendapat begitu, bahawa tidak ada kelebihan mati pada hari ataupun malam Jumaat. Bahkan dia hurai dengan lebih panjang apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Suyuti tentang mati hari Isnin itu lebih baik. Dia kata apa? Dia kata maklum hati isliye ke sirat ke aham waqi'ah pir ke rozi he tish aihe. Berlaku di dalam sirah ini banyak perkara-perkara yang besar berlaku pada hari Isnin. Ini hujah Imam Suyuti. Dia kata perkara-perkara yang besar berlaku di dalam sejarah Islam ini berlaku pada hari Isnin. Isdim abki wiladat huihe. Salah satunya dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Isidin ab kemaba'us kiyahe. Hari Isnin juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Diterima wahyu juga, Imam Suyuti kata, pada hari Isnin. Dia dibangkitkan pada hari Isnin. Dia dilahirkan. Dia juga diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Isnin. Isdim ab pehli wahyu atihe. Hari Isnin juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari pertama, wahyu pertama datang pada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bagi Imam Suyuti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Isnin. Or isdim ab Madinah Munawwarah si tashrif lai. Pada hari Isnin juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi peristiwa hijrah ni kan peristiwa besar. Peristiwa turunnya wahyu peristiwa besar. Jadi berlakunya pada hari Isnin wa ghairah dan lain-lain lagi dia kata. Jadi hujah Imam Suyuti lebih banyak dia bagi alasan. Kerana hari Isnin ini berlaku sejarah yang penting di dalam sejarah Islam ini berlaku pada hari apa? Pada hari Isnin. Jadi di sudut dalil berdasarkan kepada hadisnya, tidak ada dalil kalau berdasarkan kepada sudut hadis tentang kelebihan hari Jumaat dan kelebihan hari Isnin. Hari Isnin pun tidak ada hadis. Tidak ada hadis daripada Nabi SAW menceritakan sesiapa yang mati pada malam Isnin ataupun hari Isnin ada kelebihan. Tak ada juga. Cuma secara kebetulan Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin. Sebab itu berlaku perbezaan pendapat.
berlaku pencagahan pendapat ini kerana tidak ada hadis yang sahih. Jadi bagi seseorang yang nak menganggap hari Isnin itu ada kelebihan, dia tidak boleh menyandarkan kepada hadis. Dia nak kata hari Isnin itu ada kelebihan kalau orang mati kan. Siapa-siapa yang mati pada hari Isnin itu ada kelebihan, disebut pendapat ulama sahaja. Jangan dikaitkan dengan hadis Nabi. Hadis tak ada. Begitu juga orang yang nak mengatakan bahawa wafat ataupun meninggal dunia pada hari Isnin ada kelebihan, tidak ada hadis juga. Tidak ada hadis juga. Cuma senarai beberapa ulama yang saya sebutkan tadi seperti Al-Ma'aini, Ibn Hajar sendiri dan Maulana Pakistan, dia sokong Imam Suyuti kerana alasan-alasan yang kita bagikan tadi. Hadis pun tidak ada. Cuma apabila adalah mana-mana orang, mana-mana individu yang secara kebetulan dia meninggal malam Jumaat ataupun hari Jumaat, kita harapkan semogalah ada kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Itu maknanya doa kita ataupun pengharapan kita, bukan berdasarkan kepada dalil. Kita tak boleh sebut kerana ada dalil. Kita kata semogalah insya-Allah dengan dia mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat ni Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Sebab apa? Apakah pula alasan yang ulama kata, sebahagian ulama kata mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat ada kelebihan? Kerana di sana ada beberapa hadis yang sahih yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dan juga imam-imam hadis yang lain tentang kelebihan hari Jumaat. Dikatakan bahawa Nabi Adam masuk dalam syurga, keluar daripada syurga, berlakunya hari kiamat pada hari Jumaat. Sebab itu tentang kelebihan hari Jumaat pun ada dalil. Dan juga disebut hari Jumaat ni disebut sebagai apa? Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Jadi cuma tentang kelebihan hari Jumaat di sudut zatinya ada, di sudut zatnya maka ada kelebihan. Cuma persoalan di sini tentang kelebihan mati malam Jumaat itu ataupun hari Jumaat, yang tu berlaku perbezaan pendapat daripada kalangan ulama. Jadi kita ni nak pegang yang mana? Dua-dua boleh pegang. Sebab dua-dua tidak ada dalil yang sahih. Dua-dua boleh pegang. Tetapi saya nampak kalau di sudut kelebihan lain adalah hari Jumaat tu. Macam kita kata kelebihan apa berselawat pada hari Jumaat itu adalah. Tapi tentang isu kelebihan mati, hak tu belum tentu. Sebab ramai ulama-ulama hadis sokong pendapat yang diketengahkan oleh Imam Bukhari, iaitu mati hari Isnin. Sebab apa? Makhluk yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mati hari Isnin. Wallahu a'lam. Ada kemusykilan? Ada tak dalil Ustaz berkaitan dengan mati malam Jumaat tu ditanggung seksa kubur atau disebut. Itulah hadis yang dhaif. Hadis tu ada tapi hadis yang dhaif. Kita boleh sebutlah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, semogalah diselamatkan daripada azab kubur, siksa kubur, fitnah kubur. Sebab dalam hadis tersebut, fawaqahullahu fitnatal qabri. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dia daripada fitnah kubur. Itu hadis yang lemah. Kita boleh sebut bahawa itu pandangan. Cuma isu yang kita sebutkan tadi nak disandarkan, dikaitkan dengan hadis, tidak ada. Tidak ada. Pandangan ulama itu ada. Okey, ada soalan ni. Pada malam Jumaat sampai petang yang dibebaskan dari siksa neraka, tidak ada. Pada hari Jumaat ke orang kata direhatkan roh-roh yang disiksa, ataupun pada hari raya, tidak ada. Apa yang disebut di dalam hadis, orang yang disiksa sebagaimana apa yang dilaporkan oleh Imam Bukhari sendiri sampai kiamat. Sampai kiamat. Tidak ada tangguh. Itu pandangan-pandangan orang dalam buku-buku adalah, tapi dalam hadis tidak ada. Kalau dia disiksa sampai kiamat, kalau dia dapat nikmat sampai kiamat. Tak ada cuti. Walaupun Ramadan ada kira gitu. Ramadan pun sama. Ramadan. Jadi itu dikaitkan dengan kelebihan Ramadan. Dimasuklah hadis-hadis yang macam ni.
Cuma yang paling penting yang perlu kita ketahui, kelebihan Ramadan itu sebab nuzulul Quran, yang tu yang besarnya. Sebab Quran itu merupakan hidayah, petunjuk kepada manusia. Oleh kerana Quran yang mulia itu yang menjadi rujukan kepada manusia, khususnya kepada orang Islam, berlakunya pada bulan Ramadan, secara automatik selain dijadikan, dianggap bulan Ramadan itu bulan yang penuh kemuliaan dan keberkatan. Selain daripada nuzulul Quran, berlakunya Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan juga. Sebab itulah bulan Ramadan itu jadi bulan yang paling mulia. Ini alasan-alasan ini. Alasan-alasan yang kita sebutkan tadi bukan kerana apa? Bukan kerana dia diangkat azab siksaan kubur bagi penghuni-penghuni kubur. Bukan gitu. Ustaz, satu lagi soalan. Kalau kita lihat ada pandangan mengatakan sunat, misalnya kita membuang kuku bercukur pada hari Jumaat. Jadi seolah-olah kalau tak ada hadis berkaitan mati, ada ke hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan seperti kita kena bercukur, buang kuku dan sebagainya pada hari Jumaat, sehingga segala-galanya kita tunggu pada hari Jumaat tak buat? Biarlah panjang tu ya. Tunggu sampai panjang. Tak ada. Itulah maknanya bila ambil daripada hadis tentang kelebihan Jumaat tu, semua hari Jumaat lah. Sehingga orang kita kalau hari Jumaat, malam Jumaat kena balik awal ni, semua dia nak ambil kelebihan malam Jumaat. Itu hadis orang Melayu. Oh, kena balik awal ni malam Jumaat, dia kata. Dikaitkan sampai habis. Sebenarnya tak ada. Secara kebetulan, bukan masalah isu ada kelebihan potong kuku hari Jumaat. Memang hari Jumaat itu disuruh sebelum kita pergi ke masjid itu, disuruh kita bersiap, bersihkan diri. Disuruh itu. Potong kuku ni bila-bila pun sunat, bila-bila pun ada fadilah, ada kelebihan. Tetapi sebagai persiapan nak pergi sembahyang Jumaat, bukan kerana hari Jumaat itu sunat potong kuku. Gunting rambut, potong kuku semua ni hari-hari apa pun disuruh. Apatah lagi hari Jumaat sebab kita nak pergi jumpa orang. Kita nak bersama dengan orang, nak pergi hari Jumaat tu nak bergaul dengan orang, mesti mengemaskan diri. Itu yang diajar oleh Nabi. Maknanya hari apa pun sunat, apatah lagi hari Jumaat, kerana isunya kerana nak jumpa orang. Sebab hadis-hadis yang lain yang telah kita baca tentang makan bawang ataupun benda yang berbau ni kan, Nabi kata wa man akala thauman aw basalan fala yaqribanna masajidana. Wa fi riwayatin fala yaqribanna masajidah. Siapa-siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan menghampiri masjid. Ataupun jangan menghampiri masjid kami. Di sini para ulama hadis menguraikan bahawa sebab dia makan nak bergaul dengan orang. Isunya bergaul, berjumpa dengan orang, mesti penampilan bersih, bau wangi. Bukan masalah makan bawang itu. Begitu juga masalah isu potong kuku tadi. Sebab dia nak bertemu dengan orang, dia kenalah kemaskan diri dia, sudut penampilan. Jadi masalah penampilan ini, walaupun orang nak ikut sunnah Nabi, banyak juga orang berhasrat, bercita-cita nak ikut sunnah Nabi, semua benda nak ikut sunnah kan. Apa yang dia faham sunnah, apa yang sebahagian manusia faham tentang sunnah Nabi. Sebahagian daripada orang faham sunnah Nabi ni pakai selekeh, baju berkedut, kalau jubah tu sekat lutut, dah lah pendek, tak sereka lagi, dia berlipat-lipat kan. Ada orang macam tu, dia faham macam tu. Penampilan biar selekeh. Bukan begitu, Nabi sentiasa bersih. Kalau nak ikut sunnah Nabi, Nabi ni bersih. Sebab tu hadis-hadis berhubung dengan taharah dah kita baca kan. Maknanya itulah cara penampilan Nabi. Walaupun hakikat yang sebenarnya Allah Ta'ala tengok hati. Allah Ta'ala tengok hati. Riak ke ibadat kita tu, hati kita bersih tak bersih. Tetapi oleh kerana agama Islam, agama hubungan dengan Allah dan agama hubungan sesama manusia, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dicampak manusia itu di mana saja mereka berada, mereka didatangkan kehinaan. Dicampakkan kehinaan di mana sahaja manusia itu berada, kecuali mereka yang mengadakan hubungan dengan Allah, ikatan ibadat kita, takarub kita dengan Allah. Yang keduanya sesama manusia. Bila sesama manusia, mesti penampilan tu yang manusia selesa. Macam kita kata isu makan bawang tadi, Rasulullah kata jangan pergi jumpa orang, pergi masjid, menyebabkan orang tak selesa.
al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna dalam sahih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata, dia menyelamatkan orang lain dengan tangan dia. Dengan tangan ni dia pukul orang ke, cubit orang, buat sesuatu menyebabkan orang sakit hati. Dia tulis surat palsu, orang duk WhatsApp ke Facebook, bagi maklumat palsu, dia type dengan guna tangan. Orang Islam yang baik, dia tak guna tangan dia untuk menyakiti orang dengan orang lain. Tidak menggunakan tangan untuk menyakiti orang lain. Dan juga daripada lisannya. Lisan ni, lidah ini bukan sahaja percakapan, termasuklah bau mulut dia tadi. Mesti orang lain senang, rasa aman, rasa selesa, tenteram dengan tindakan dia. Jadi tindakan yang macam tadi, penampilan yang tidak, kita kata tidak bersih, comot, penampilan berbau, ini menyebabkan orang lain tak selesa. Maka bihablum minan nas, ya, di sudut itu dah tak ada. Sebab itu Islam itu agama hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Inilah yang disebut sebagai syariat. Kadang-kadang orang sebut ini manusia nak nilai apa pun, dia nak kata apa pun, dia nak bagi markah macam mana, itu terpulanglah. Aku cakap aku dengan Allah. Tak, Nabi tak ajar macam tu. Tengok dalam hadis ni, Nabi ajar macam mana cara nak bergaul dengan orang, bagaimana cara berpakaian. Ini semua diajar oleh Nabi. Itulah yang disebut sebagai syariat Islam. Okey, ada soalan? Soalan tengah masa hari Jumaat, banyak masjid-masjid ada surah macam malam Jumaat tu wajib baca Yasin. Soalan pertama lah. Soalan kedua ada tak dalil kata baca surah Kahfi pada Jumaat tu banyak kali nak berikan? Terima kasih. Ya, bab surah Kahfi saya sebut ada hadis yang sahih, ada yang tidak sahih. Ada tentang surah Kahfi. Ada pun tentang Yasin tidak ada. Cuma kalau orang nak baca ni tiap-tiap malam Jumaat kan, biarlah dia baca, tetapi kena bagi tahu kepada dia, jangan surah Yasin je. Satu, jangan surah Yasin je. Allah Ta'ala turun 30 juzuk, macam-macam surah. Pertamanya jangan surah Yasin je dia baca. Dan yang keduanya, kenapa khusus malam Jumaat? Sebab di dalam hadis larang kita menumpukan ibadat pada malam-malam tertentu, khususnya malam Jumaat. La takhtassu lailatal jumu'ati ibadatan. Jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat sebagai ibadat, ataupun hari pada hari Jumaat. Buat aja. Sebab di sini ada tasyabbuh, ada kesamaran penyerupaan dengan agama lain. Sebahagian daripada agama, dia malam Ahad itu satu hari, satu malam yang besar bagi agama dia. Dia tumpu ibadat di situ. Sebahagian daripada agama yang lain daripada Islam ni malam Sabtu. Jadi walaupun di sudut malam Jumaat ataupun hari Jumaat ada kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan tadi, tetapi jangan memberi tumpuan pada malam tersebut. Pada malam-malam yang lain ditinggalkan. Kita buat macam biasa, malam-malam lain pun kita baca Quran, kita berzikir. Cuma nak tambah malam Jumaat tak apa. Tetapi isunya di sini, sebahagian daripada orang malam Jumaat baru nak pegang Quran, malam Jumaat baru dia nak baca Yasin. Yang tu yang ulama memfatwakan makruh berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi. Sebab dia mengkhususkan. Ini pun orang susah faham. Apa salahnya? Ini soalan yang timbul. Baca Yasin, bukan baca apa dia, surat khabar ke, mangga ke, URTV ke, baca Yasin. Sebab tu Islam tak boleh main akal. Pada baca surat khabar, selalu kita dengar lebih baik kita baca Yasin. Isunya Nabi sebut, bukan orang sebut. Nabi sebut, kata jangan khususkan. Sebab dia ada tasyabbuh. Sayyidina Umar pernah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak baca Taurat malam Sabtu. Sebab ada agama Yahudi ini, dia malam besar dia baca Taurat, surah tak lagi. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam semuanya. Sebarang penyerupaan dengan agama lain disekat, dihalang, ditentang oleh Rasulullah. Sebab ada tasyabuh. Apa salahnya? Itu soalan selalu timbul. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Sebut perkataan ra'ina pun tak boleh. Kerana perkataan itu biasa-biasa digunakan oleh orang Yahudi ataupun agama lain. Begitu juga sudut ibadat. Islam ni dia nak mukhalafah,
Dia nak khilaf, dia nak beza sungguh dengan sebarang agama. Sebab Islam ini agama daripada Allah, tidak boleh ada sebarang penyerupaan, kesamaran dengan agama lain. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Agama Allah Ta'ala ni suatu acuan, suatu ketetapan daripada Allah. Maknanya tak boleh nak ubah itu agama Allah yang disampaikan kepada Nabi, Nabi sebarkan kepada orang. Macam tu caranya, tak boleh tokok tambah. Sebab itu Islam tak boleh pakai apa salahnya, benda ni benda baik. Sayyidina Ali sebut sebagaimana yang dilaporkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunnahnya, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalu khuffi aula bil masri min a'lahu, walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai." Kalau sekiranya agama berdasarkan kepada logik, berdasarkan kepada kesesuaian akal, nescaya khuf disapu sebelah bawah, bukan sapu sebelah atas. Agama tak boleh main akal, tak boleh main logik, dia kena ikut dalil Quran dan hadis. Jadi kembali kepada soalan tadi, mana jangan khusus. Secara kebetulan hari lain dia baca Quran malam lain, secara kebetulan tersampai surah Yasin malam Jumaat, baca. Dan bagi kita sendiri pula, jangan terus menghalang orang baca Yasin malam Jumaat. Cuba perbetulkan, baiki. Dia ni memang malah baca Quran lah. Kebetulan malam Jumaat pun dia bagi semangat kebetulan orang hari Jumaat, malam Jumaat tu orang ramai datang ke masjid, dia pun bagi semangat lah tengok orang ramai ni. Dia baca, biarkan dia baca. Cuma perbetulkan. Kalau dia halang tu, langsung tak baca langsung Quran ni. Malam Jumaat tak baca, malam lain pun dia tak baca. Jadi perbetulkan niat dan juga tujuan dia buat tu. Cara kafiat dia buat tu perbetulkan. Jangan dihalang. Wallahu a'lam. Tadi dah kita baca ada hadis yang sahih tentang kebiasaan surah Kahfi, ada yang tidak sahih. Satu lagi boleh tak? Boleh. Saya ada baca sebuah kitab yang saya beli di Indonesia berkaitan dengan surah Sajadah. Dia kata janganlah imam-imam di masjid jadikan amalan membaca surah Sajadah ni pada subuh. Takut nanti jemaah menganggap itu dah jadi satu yang wajib dibaca dalam dalam solat subuh pada hari Jumaat. Apa pandangan Ustaz? Ada pandangan sebahagian daripada ulama Syafi'i, kalau pergi Jumaat itu niat nak baca Sajadah tak boleh. Itu pandangan, pendapat sahaja. Kerana di dalam hadis-hadis yang sahih memang dibaca oleh Rasulullah. Kalau pandangan mana-mana ulama ataupun mana-mana mazhab berbeza, bercanggah, bertentangan dengan hadis, kita ikut hadis. Sebab Nabi Rasulullah ni memang baca. Rasulullah ni pada hari Jumaat, riwayat Muslim ada, riwayat Muslim ada, riwayat Tirmizi ada. Pada hari Jumaat subuh Jumaat Rasulullah baca surah Sajadah dan surah Al-Insan. Jadi perbuatan Rasulullah kita ikuti. Alaikum bisunnati, sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajis. Kenalah mengikut sunnah aku. Ini sebahagian daripada sunnah Nabi dan sunnah khulafai rasyidin, dan gigitlah dengan kuat, dengan gerham kamu. Maknanya pegang sunnah Nabi, pegang dengan kukuh. Sirah sunnah para sahabat, pegang dengan kukuh. Jadi kita buat tu kerana ikut sunnah Nabi, bukan kerana orang lain buat. Ada di kalangan makmum, saya dapat maklumat jugalah, bila imam tu duk baca dekat subuh Jumaat ini dengan surah Sajadah, dengan Al-Insan ni, dia marah, dia keluar daripada masjid. Ada di masjid kawasan kita juga, tak payah sebut masjid mana. Dia kata apa imam ni macam mewajibkan pula. Bukan wajib, Rasulullah buat benda tu selalu, kita selalu lah kan. Kita pun, saya yakinlah mana-mana imam pun tidak menganggap benda ni satu benda yang wajib. Kerana baca surah itu sendiri sunat. Baca surah itu sendiri sunat. Maknanya semua orang tahu benda ni sunat. Cuma kenapa dilazimi? Kerana suatu perbuatan itu dilazimi oleh Rasulullah. Perbuatan yang dilazimi oleh Rasulullah kita kena lazim lah. Yang biasa dilakukan oleh Rasulullah kita kena ikut lah. Itulah maknanya cara mengikut sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu sayang, cinta kepada Allah, ikut aku. Ini sebahagian daripada perbuatan mengikut Nabi. Tidak salah. Kalau ada pandangan yang berbeza, bercanggah dengan hadis, bukan hadis. Itu dipanggil ijtihad, pendapat ataupun ramalan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.